Babak 1. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah kisah seorang hamba Allah yang bernama Si Bongkok. Si Bongkok hidup bersama-sama dengan ibunya yang sudah tua dalam pondok buruk yang usang di kampung Pulai. Si Bongkok sering diejek dan dikeji oleh penduduk kampung Pulai kerana rupanya hodoh dan badannya yang bongkok. Ibu Si Bongkok selalu bersimpati dengan nasib anaknya. Namun, dia menerima semua itu sebagai suatu takdir. Kenapalah dengan nasib kamu, Bongkok? Sudah takdir dan nasib saya begini, Ibu. Tetapi Bongkok sangat bersyukur kerana mempunyai ibu yang penyayang. Bagi Si Bongkok, biarlah orang lain di dalam kampung Pulai hendak memaki hamun atas nasib dirinya. Tetapi dia masih mempunyai ibu yang cukup penyayang. Ibu, Bongkok berjanji, Bongkok akan menjadi orang yang paling cantik di dunia ini nanti, pada suatu hari nanti. Semoga doamu termakbul, Bongkok. Babak 2. Pada suatu petang, ketika Si Bongkok sedang bersia-sia keseorangan di pekan kampung Pulai, sekumpulan pemuda kampung yang diketuai oleh Mat Derus telah mengepung Bongkok. Hai kawan-kawan, lihat! Tidak ada manusia yang lebih hina, hodoh dan cacat di kampung ini melainkan Si Bongkok. Betul terus, mari kita kacau si hodoh ni. Kacau dia. Si Bongkok berasa amat sedih dan hina kerana dirinya diperlakukan sedemikian. Mat Derus dan kawan-kawannya terus melulu ke arah Si Bongkok lalu memukulnya. Si Bongkok tidak dapat berbuat apa-apa. Mat Derus dan kawan-kawannya terus pergi setelah puas mengejarkan Si Bongkok. Nanti dah kau Mat Derus. Jika aku ditakdirkan menjadi cantik, kau orang pertama yang aku akan kerjakan. Nanti dah kau. Si Bongkok terus pulang ke terata usangnya. Kelihatan ibunya sedang membersihkan halaman rumah. Kamu dari mana, Bongkok? Saya dari pekan, Ibu. Si Bongkok menceritakan kejadian yang telah berlaku terhadapnya di pekan Pulai tadi. Ibunya sangat bersedih terhadap nasib yang menimpa anaknya itu. Babak 3. Pada suatu malam, Si Bongkok bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua yang berpakaian cantik dan bercahaya. Wahai pemuda yang bernama Si Bongkok, aku mengetahui kisah hidupmu. Janganlah kau bersedih, aku akan menolongmu. Betulkah? Betul Si Bongkok, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Apabila engkau sudah menjadi cantik, engkau tidak boleh menghina orang yang menghina engkau. Aku janji, aku janji. Baiklah Si Bongkok, ingat kalau engkau mungkin janji, kecantikan kau akan hilang. Ingat Si Bongkok. Tiba-tiba, Si Bongkok tersedar daripada mimpi. Dia merasakan suatu kelainan dalam dirinya. Hatinya berdebar-debar. Si Bongkok terus meluru ke cermin yang tergantung di dinding. Wah, aku sudah cantik. Ibu, Ibu. Si Bongkok sudah cantik, Ibu. Bongkok, akhirnya doamu termakbul, nak. Babak 4. Mulai detik itu, hidup Si Bongkok telah berubah. Dia tidak lagi berasa hina diri. Si Bongkok terus ke pekan Pulai dengan perasaan yang amat gembira. Wahai orang kampung Pulai, akulah Si Bongkok yang kamu hina dan caci dahulu. Lihatlah aku sekarang, akulah orang yang paling cantik sekarang. Semua orang di pekan Pulai hairan melihat perubahan yang berlaku ke atas Si Bongkok. Ketika itu, Si Bongkok mula rasa bangga diri dan sombong. Malah, dia terus menuju ke rumah Mat Derus untuk membalas dendam. Wahai Mat Derus, keluar kamu. Keluar. Siapa kamu ni datang ke rumah orang tanpa memberi salam? Kau sudah lupa aku. Akulah Bongkok yang kau hina dahulu. Si Bongkok. Si Bongkok sudah lupa dengan perjanjian yang telah dibuat dengan orang tua itu. Dia mula takbur dan sombong dengan kecantikan yang diberikan kepadanya. Wahai Mat Derus, akulah Si Bongkok yang kau hina-hina dahulu. Sekarang
Akulah orang yang paling cantik di kampung ini. Selepas terlucut kata-kata daripada mulut si bongkok, tiba-tiba berlaku kejadian ribut yang kuat. Si bongkok baru teringat akan janjinya dengan orang tua itu. Ya Allah, aku telah berjanji. Aku akan menjadi bongkok yang bodoh. Babak 5. Si bongkok dengan hati yang kesal terus berlari pulang untuk mendapatkan ibunya. Setelah sampai ke teratak buruknya, dia merasakan bentuk badannya telah berubah. Ibu, maafkan si bongkok, Ibu. Sekarang si bongkok telah berubah menjadi si bongkok yang asal. Sudahlah anakku, disebabkan takbur dan sombong kamu, maka kamu telah kehilangan kecantikan yang seharusnya kamu miliki. Akhirnya, si bongkok kembali kepada kehidupannya seperti dahulu kerana sifat lupa dirinya itu. Dia menerima takdir yang ditentukan ke atas dirinya.